Chapter 5, Expression of Biological Information. So ini adalah chapter yang kelima. So basically chapter ni kita akan fokus kepada one of the main processes yang berlaku di dalam cell cycle dalam chapter 3 hari itu, iaitu berkenaan dengan DNA Replication. At the same time, kita akan relate dengan chapter 4, iaitu macam mana information di dalam DNA akan digunakan untuk membuat protein, untuk subtopik 5.3. So first kita fokus dulu kepada 5.1, iaitu DNA and how DNA relate to its function as a storage material for genetic information in living organism. So untuk 5.1, the student must be able to state the concept of central dogma. So, apakah dimaksudkan dengan central dogma? So, the definition is the flow of genetic information from DNA to RNA through process that we call transcription, and from RNA to protein to process that we call translation. So basically, konsep central dogma ni nak beritahu bahawa DNA iaitu molekul that function untuk store genetic information. So the genetic information yang kita jumpa dalam DNA itu boleh ditransfer kepada RNA, iaitu another types of nucleic acid yang belajar dalam chapter 1. So information dalam DNA boleh masuk dalam RNA ikut proses yang kita panggil sebagai transcription. And then information lepas masuk dalam RNA boleh kita transfer kepada protein ikut proses translation. So itu dia konsep ataupun definition of central dogma. Just nak kata the flow of genetic information yang ada dalam DNA boleh kita transfer masuk ke dalam RNA, and then finally boleh transfer masuk ke dalam protein ikut proses. The first one is transcription, the second one is translation. So itu adalah central dogma. So daripada konsep central dogma tadi, kita tahu bahawa genetic information itu datang daripada DNA dan bukannya datang daripada RNA ataupun daripada protein. So DNA is the molecule that can store ataupun that have the genetic information. Bukannya RNA, bukannya protein. Okay? So protein boleh dapat information daripada DNA dengan dia buat proses translation, tapi menggunakan RNA. So RNA pula akan dapat information daripada DNA ikut proses transcription. So nampak tak, sebenarnya DNA itu adalah yang menyimpan ataupun yang mempunyai genetic information tersebut. So itu yang pertama. Yang kedua, DNA ini adalah satu molekul yang self-replicating. So the replication of DNA, sebelum ni kita dah tengok introduction dia dalam S phase of the cell cycle. So before the cell can divide, semasa interphase iaitu semasa S phase, DNA akan replicate dahulu. Satu DNA akan menjadi dua genetically identical daughter DNA. So maksudnya untuk buat new DNA, kita kena guna information from the original DNA. So daripada original untuk buat lagi new, so itu adalah DNA replication. So untuk membuat protein, information itu kita perlu ambil daripada RNA, tapi sebelum itu RNA kena ambil dulu information itu daripada DNA. So itu the whole concept of central dogma. So kenapa flow of information itu mesti macam ni? Okay, so ada dua important. So first is to preserve, untuk memastikan information itu stay intact. Maksudnya information itu tidak berubah. Okay, kita nak pastikan information itu disimpan dalam keadaan yang asal, to preserve the information. Second is to protect the information tadi from the ongoing wear and tear associated with the cellular activity.
So wear and tear kat sini merujuk kepada proses cellular activity, mainly merujuk kepada proses protein synthesis, iaitu proses di mana kita nak buat protein. So protein ni penting sebab protein ni adalah one of the main components yang diperlukan untuk sel itu hidup. For example, protein ini boleh merujuk kepada transport protein ataupun boleh merujuk kepada enzymes. So semua protein ini kita perlu buat. So kalaulah proses protein synthesis ini directly menggunakan information daripada DNA, so semakin lama DNA itu akan boleh jadi rosak dan menyebabkan information dalam DNA itu berubah. For example, situation di mana information dalam DNA berubah adalah dalam case seperti mutation. Mutation tu one of the outcome of mutation boleh jadi cancer ataupun tumor. So itu adalah situation di mana DNA itu sudah damage menyebabkan information dalam DNA itu berubah. Okay, hasilnya mutation ataupun hasilnya seperti cancer dan juga tumor. So kita nak kurangkan possibility benda itu berlaku. So that's why untuk membuat protein synthesis, iaitu untuk make sure sel kita boleh berfungsi dengan efisien, kita tak akan guna directly information daripada DNA. Instead, kita akan guna information yang kita ambil daripada RNA. So RNA ni yang akan copy information daripada DNA. Next, 5.2 iaitu DNA Replication. So A, describe semi-conservative replication of DNA. So ini merujuk kepada DNA punya replication model. So the DNA replication model kita panggil sebagai semi-conservative. So sebelum ni kita pernah tengok, for example macam the fluid mosaic model. So itu untuk describe the arrangement of the phospholipid bilayer. So untuk describe proses DNA replication pun ada model dia, iaitu kita guna semi-conservative model. Secondly, to state the enzymes dan juga protein involved in DNA replication. And then thirdly, to describe the mechanisms of DNA replication and the enzymes involved. So first, what is DNA replication? So it's a process of synthesizing ataupun producing new DNA molecules during S phase of the interface of cell division. Second, the product of DNA replication, kita akan dapat 2 copies of genetically identical DNA. So jangan lupa perkataan genetically identical tu sangat penting. So next, it will occur by semi-conservative replication model based on the Michelson and Stahl punya experiment. So ni adalah orang yang propose that DNA bila dia replicate dia akan guna semi-conservative model. So in total sebenarnya ada 3 model untuk kita guna describe macam mana DNA replication tu berlaku. Macam mana satu original DNA boleh digunakan untuk membuat 2 new DNA. So ada 3 model yang originally kena propose. Okay, tetapi sebenarnya semi-conservative model ini yang paling tepat untuk describe macam mana DNA replication itu berlaku. Macam mana original ataupun parental DNA is used to make 2 new daughter DNA. So awak hanya perlu tahu ada 3, tetapi describe yang nombor 2 ni sahaja, iaitu semi-conservative replication. So what is meant by semi-conservative replication? So the definition is the original DNA ataupun parental DNA will act as a template. So template yang maksudnya benda asal yang kita guna untuk buat yang baru. So the original DNA akan menjadi template base dia to produce 2 new DNA molecules. Dan dalam new DNA molecules itu, setiap new DNA molecules will consist of the original strand dan juga new strand. So maksudnya kat sini adalah kita tahu DNA adalah double helix, iaitu double stranded. So setiap DNA ada 2 strands of polynucleotide yang akan form base pairing.
So ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. So dalam proses semi-conservative DNA replication, setiap satu daripada original strand ini akan digunakan untuk membuat new strand. So kat sini kita nampak, so this is the original strand, this is the original strand. So setiap original strand itu akan digunakan untuk membuat new strand, iaitu in this case this is the new strand, this is the new strand. So kat sini yang saya lukis ni color biru itu yang asal, yang saya colorkan merah ini adalah new strand. Tetapi ini sekarang at this point merujuk kepada new DNA. So ni DNA yang baru, yang pertama. So ini adalah the other new DNA. So satu akan jadi dua. Cuma dekat setiap dua daughter ini ataupun dua new DNA molecule ini, bukannya dua-dua mereka punya strand adalah dua-dua yang baru. Hanya satu je yang baru, satu lagi ambil daripada yang asal. Sebab tu kita panggil dia semi-conservative. Semi maksudnya separuh, conserve tu yang disimpan. So semasa proses DNA replication, separuh daripada yang asal akan disimpan dan diguna pakai di dalam yang baru itu. Katakan berlaku sekali lagi proses DNA replication. So sekarang at this point, yang ini akan menjadi yang original. So ni pula akan jadi yang new. Dan kita still nampak pattern yang sama, iaitu yang original kat sini dia akan kekal di dalam new kat sini, iaitu so ni datang daripada sini, so ni datang daripada sini, iaitu separuh-separuh. So separuh ini sahaja yang baru, separuh ini sahaja yang baru. For this one pun sama, yang original color merah ada ambil daripada yang asal, yang biru gelap ni pun ambil daripada yang asal. So biru muda ni sahaja yang baru. So setiap kali berlaku proses replication, dalam new molecule of DNA yang kita produce, separuh polynucleotide strand akan ambil daripada yang asal. Hanya dia punya complementary second polynucleotide strand sahaja yang completely newly synthesized, yang baru dibuat. Sebab tu kita panggil dia sebagai semi-conservative replication model. So yang asal ni lah yang kita panggil sebagai template, iaitu base ataupun yang asal yang kita guna untuk buat the new strand of DNA. Jadilah 2 new DNA molecule setiap kali proses DNA replication berlaku. Kat sini kita nak tengok lagi apakah yang dimaksudkan dengan template tadi. First, original tadi akan split dahulu, akan terbahagi dua dahulu kepada dia punya individual polynucleotide strand. Dan setiap daripada original polynucleotide strand ini akan act as a template. Template di mana akan digunakan untuk membuat new strand of the DNA. So ni biru muda ni yang completely new. Okay, macam mana? Katakan nanti apabila enzim itu nampak ada A, so enzim itu akan letak T, sebab T yang complementary dengan A. So T tu yang baru, A tu memang ada. Sama juga bila enzim untuk replication nampak C dia letak G, nampak T dia letak A, nampak A dia letak T, nampak G dia letak C. So after proses replication itu sudah complete, so ini akan kekal sebagai new daughter DNA. So dia bukannya lepas complete proses ini, enzim itu membaca dan buat yang baru, dia tak akan separate, dia akan kekal macam ni. So ini akan menjadi satu DNA yang baru. Cuma dia bukannya completely new. Separuh itu template itu adalah yang asal tadi. So hanya separuh of the strand sahaja yang baru. So sebelah ini pun sama. So ini akan menjadi the new daughter DNA. Walaupun dia new, still separuh dia template yang asal, separuh sahaja yang baru. So ini adalah dua
daughter DNA yang dibuat, iaitu the product of semi-conservative DNA replication. So next is the enzyme and the protein involved in DNA replication process. So yang penting kamu kena tahu ada this amount of enzyme. Lepas tu setiap enzyme tu ada function dia semasa proses DNA replication. Lepas tu ada satu sahaja protein, dan protein itu pun ada function dia semasa proses DNA replication. So as long as kamu boleh state enzyme apa dan fungsi dia apa, itu adalah untuk LO yang kedua ini. Okay, tapi kita akan explain in detail dalam LO yang ketiga sekejap lagi. Okay, so the mechanism ataupun the process of DNA replication. So, enzim yang pertama adalah DNA helicase. So, tadi dalam LO yang kedua, enzim yang pertama adalah DNA helicase. So, DNA helicase adalah the first enzyme yang akan terlibat dalam proses DNA replication, iaitu apa yang enzim ni akan buat adalah DNA helicase will unwind the double helix of DNA by breaking the hydrogen bonds between the two strands of DNA. So dekat mana dia akan mula? Dekat satu tempat yang kita panggil sebagai origin of replication. So enzim dia DNA helicase. So this is the function, iaitu untuk unwind tu maksudnya untuk untwist. Okay, kita tahu DNA adalah helix kan. So DNA itu daripada bentuk helix dia akan jadi linear sekejap. So perbuatan menjadikan dia linear itu kita panggil sebagai unwind. At the same time, dia bukan sahaja remove the helix, dia juga akan separate the double stranded DNA untuk menjadi single stranded dengan dia pergi putuskan semua hydrogen bonds. Okey, sebelum ni kita tahu DNA molekul kenapa ada dua polynucleotide strand, sebab di antara nitrogenous bases dekat tengah-tengah tu ada banyak hydrogen bonds. So DNA helicase akan buat dua benda ini. So inilah apa yang berlaku selepas DNA helicase pergi unwind dan juga unzip. So breaking of the hydrogen bonds between the two strands. So ini merujuk kepada proses unzipping. So hasilnya kita akan dapat section of DNA jadi macam ni, iaitu dia tidak lagi double helix dan dia punya polynucleotide strand itu sudah terpisah. Mereka tidak lagi ada hydrogen bonds di antara strand yang atas dengan strand yang bawah. Okay? Tetapi dia akan buka sikit-sikit dia punya section tu, iaitu dia akan bermula daripada satu section yang kita panggil sebagai origin of replication. So kat sini saya lukis enzim helicase, dia akan pergi dekat segment of DNA ini yang kita panggil sebagai origin. So once dia pergi melekat dekat sequence of DNA yang kita panggil sebagai origin itu, dia akan bergerak ke arah yang bertentangan dan terus dia pergi unwind dan juga unzip the DNA. So kat sini saya lukis ni, dia helicase sudah unwind dan juga unzip towards the opposite direction. So kita akan dapat single stranded DNA kat sini. So apabila ada single stranded DNA, hasilnya kita akan dapat bases kat sini yang terdedah, iaitu mereka sudah tidak lagi dalam bentuk pasangan. So G dengan C ini dah separated, ni dengan ni pun dah separated. So semua kat sini semuanya sudah separated from each other oleh kerana dibuat oleh DNA helicase tadi. So ingat ada dua benda helicase buat, iaitu dia unwind, buka double helix, lepas tu dia akan separate the two double stranded DNA untuk menjadi single stranded yang kita panggil sebagai unzip. Dan perbuatan ini akan bermula dekat origin of replication. So oleh kerana mesti bermula dengan origin, sebab itulah kita kata origin of replication ni berfungsi sebagai the start signal of DNA replication. So maksudnya mesti bermula daripada mesti bermula daripada origin ini, sebab dia adalah start signal.
Kenapa mesti daripada origin? Sebab DNA helicase hanya boleh bind dekat DNA, dekat kawasan yang kita panggil sebagai origin. Kalau tempat itu tak ada origin, helicase tak boleh bind. Dia tak tahu, dia tak kenal tempat dekat DNA selain daripada origin. Sebab tu origin tu kita anggap sebagai start signal for DNA replication. Tak ada origin, DNA replication tak akan boleh berlaku. Sebab DNA helicase tak tahu nak bind dekat mana, tak tahu nak start proses dekat mana. So hasilnya kita akan dapat satu benda yang kita panggil sebagai replication bubble. So replication bubble ni just nak bagi tahu dia sudah jadi single stranded DNA, iaitu dalam bentuk lebih kurang spherical ni. So itu adalah replication bubble. So inilah dia replication bubble. Tadi nak kata bahagian DNA yang sudah separated from each other. So dalam bakteria ataupun prokaryotic cell cuma ada satu je origin. So maksudnya satu je lah replication bubble. Tetapi untuk eukaryotic cell, kita punya DNA, eukaryotic organism punya DNA sangat besar. So bila sangat besar, dia akan ada banyak origin. For example kat sini ada 1, 2, 3 origin. So bila ada 3 origin sequence, DNA helicase boleh bind dekat 3 tempat ini serentak dan boleh mulakan replication dekat 3 tempat berbeza secara serentak. Di dalam bakteria ataupun prokaryotes, DNA mereka kecil sahaja. So satu origin sudah cukup untuk tolong proses DNA replication. Tapi kalau eukaryotes, DNA kita sangat besar. So kalau besar, ada satu je origin, nanti proses tu lambat. Bukan tak boleh berlaku, proses tu akan jadi lambat. Sebab tu eukaryot ada banyak origin, so that multiple helicase boleh start replication itu pada masa yang serentak, so that proses replication tu boleh berlaku dengan lebih cepat. Itu je signifikan yang kita nak compare kat sini antara prokaryotes dengan eukaryotes. Next, the unwound ataupun DNA yang sudah hilang dia punya helix tadi, the unwound parental DNA strand will be stabilized by the protein that we call single strand binding protein. So these are the single strand binding protein. So protein ini akan automatically pergi bind dekat single stranded DNA yang sudah kena pisah oleh DNA helicase. Kenapa? Sebab kita nak make sure single stranded DNA ini tidak bercantum semula. Okay, so once DNA helicase sudah separate mereka, kita nak make sure dia sentiasa separate sampai bila-bila. Kita tak nak mereka cantum semula. So, macam mana nak pastikan mereka tidak bercantum semula? Kita letaklah protein, iaitu single strand binding protein ataupun SSB protein. SSB tu kita boleh singkatkan, iaitu single strand binding, tapi protein tu tak boleh. Okay, so kena letak SSB protein. Next, so bahagian single stranded DNA ni lah yang kita panggil sebagai replication fork. So just nak kata bahagian sini di mana the two double stranded DNA sudah terpisah untuk menjadi single stranded DNA, itu je yang kita panggil sebagai replication fork. Okay, next, as the DNA helicase continue to open the double stranded DNA to form single stranded DNA, apa yang akan berlaku adalah DNA tersebut akan become more and more twisted. So kali ni saya lukis, ini yang asal apabila belum dibuka dia punya double stranded DNA. So yang dua ni apabila DNA helicase sudah open sikit segmen kat sini. Lepas tu nombor 3 ni adalah apabila DNA helicase tu dah open semakin banyak. So yang kita nampak kat sini adalah dia punya twisting of double helix semakin lama semakin twisted. Kamu tengok kat sini. So ini kurang twisted, ini semakin twisted. So bayangkan kalau DNA helicase dah bergerak lagi ke kanan ini. So semakin lama dia semakin twisted. So benda ni kita panggil sebagai proses supercoiling.
Okay, iaitu coiling twisted. So dia semakin banyak, semakin lama semakin twisted. Okay, so kita tak nak super coiling ini berlaku. Kita tak nak DNA ini makin lama makin twisted. So apa yang kita boleh buat adalah, itulah datangnya the second enzyme, iaitu DNA Gyrase, ataupun nama lain adalah Topoisomerase. So benda yang sama So DNA Gyrase ataupun Topoisomerase akan help to prevent supercoiling by breaking, swiveling and rejoining the DNA strand. Okay, so proses dia adalah breaking, swiveling dan juga rejoining of the DNA strand. So itu apa yang DNA Gyrase dibuat untuk prevent supercoiling. So ini adalah illustration apa yang berlaku semasa supercoiling tadi, iaitu kita nampak semakin lama strand DNA itu akan semakin twisted. Okay, so untuk prevent daripada twisting ini berlaku, apa yang Topoisomerase buat adalah dia akan cut, swivel dan juga dia akan rejoin balik, so supaya supercoiling tadi sudah hilang. So itu saja awak perlu state untuk the function of Topoisomerase ataupun DNA Gyrase. Okay, next. Apabila sudah ada single stranded DNA kat sini, because of the action of DNA helicase tadi, barulah the next enzyme, iaitu enzim yang ketiga yang kita panggil sebagai primase, boleh datang dan buat function dia. So apa yang primase buat adalah, so primase akan synthesize a short strand of RNA yang kita panggil sebagai RNA primer. So ingat, RNA primer yang dibuat oleh primase adalah a short segment of RNA. Dia bukannya DNA, dia adalah RNA. So kalau tengok gambar tadi, so ini yang kita panggil sebagai RNA primer, iaitu short strand of RNA. Primase akan catalyze the formation of RNA primer by using the parental DNA ataupun original DNA strand as a template. Maksudnya, dia akan guna apa-apa base yang ada dekat original DNA ni. For example, katakan dekat sini base dia adalah A, dekat sini base dia adalah G. Primase akan baca A, dia akan letak U. So the original DNA strand template ini, kalau ada bases A, primase akan letak complementary kepada A itu, iaitu uracil, bukannya thymine, sebab dia akan buat RNA primer, iaitu short RNA strand. So kalau dia buat DNA, dia akan letak T, thymine, sebab thymine akan pair dengan adenine. Okay? Tetapi sekarang dia pergi buat RNA, iaitu instead of thymine, dia akan letak RNA nucleotide, iaitu yang ada nitrogenous bases uracil. Okay? So kalau G, dia pergi letak C. C ni pun adalah RNA nucleotide, iaitu sugar dia adalah ribose sugar. So yang penting, primase dia akan baca template dan letak complementary base pairing. Maksudnya A letak pasangan A iaitu U. Kalau G letak pasangan G iaitu C. Dan hasilnya adalah RNA primer. So yang kedua, kalau perasan, DNA kita ada direction, iaitu ada 5', 3', satu strand. So the opposite strand yang anti-parallel adalah 3' dan juga 5'. Okay. So enzyme primase, apabila dia baca DNA strand, dia akan baca 3 to 5 direction. Okay. So dia akan baca daripada 3 menghala ke arah 5 of the DNA strand. So apabila dia synthesize, dia akan buat 5 ke arah 3.
So itu detail yang penting awak kena boleh identify, iaitu enzim primase read ataupun baca DNA template from 3' to 5' direction. Tetapi untuk synthesize, primase akan synthesize the RNA primer from 5' to 3' direction. So dalam gambar ni, dia akan mula daripada 5' ke arah 3'. So kenapa macam tu? Sebab mereka adalah anti-parallel. Kalau dekat atas tu 3, bawah tu mesti 5. Kalau dekat atas ni adalah 5, bawah ni adalah 3. Okay, so itu because of anti-parallel saja. In general, semua enzim dekat dalam DNA replication ni generally dia akan baca read from 3' to 5', tapi kalau synthesize mesti 5 ke arah 3. So itu untuk strand yang atas. Okay, tapi ada lagi satu strand yang dekat bawah ni. So dekat strand bawah ni pun primase boleh datang dan synthesize new RNA primer. For example, dia pergi bind dekat sini, tetapi dia akan bergerak ke arah sana. Sebab untuk strand dekat bawah ni, DNA strand bawah ni, arah dia 3'5 adalah ke arah kanan. So this is the 3' end, sini adalah 5' end. So ingat, baca mesti daripada 3 ke arah 5. So bila primase melekat dekat sini, dia akan bergerak ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab ke kanan itu arah dia 5, arah dia adalah 3 dan 5. Yang atas tadi dia bergerak ke kiri sebab kanan kiri itu adalah 3, 5. Okay, so always pay attention kepada direction of the DNA strand, sebab kita nak tahu ke arah mana enzim itu bergerak. Okay, so untuk bawah ni katakan yang original dia adalah 35 ATCG. Primase akan synthesize RNA primer yang complementary dengan ATCG ni, iaitu dia akan letak UAGC dan ke arah 3'. Okay, so ingat synthesize mesti 5 ke arah 3. Okay, so nampak tak? Primase bukannya letak primer dekat salah satu sahaja yang single strand ni, dia letak dekat dua-dua single strand DNA. Asalkan dia nampak ada single strand, dia akan bind dan dia akan terus synthesize RNA primer. Cuma RNA primer ni adalah pendek sahaja. Okay, selepas dia synthesize beberapa bases, primase itu akan stop. Okay, so kita akan dapat short RNA primer, dia tak akan panjang. Okay, next, apabila sudah ada RNA primer, for example kat sini Helicase, dekat DNA ini, dekat strand yang atas ini ada satu RNA primer. So dekat strand dekat bawah ni pula ada 2 RNA primer. Okay, so bila dah ada structure macam ni, barulah the next enzyme akan datang, iaitu DNA Polymerase III. So DNA Polymerase III akan add ataupun akan synthesize DNA nucleotides to the 3' end of the RNA primer. Okay, so maksudnya adalah enzim DNA Polymerase III akan pergi cari RNA primer dan akan pergi melekat dekat 3' end of the primer. So maksudnya dekat sini enzim itu akan berada di sini. So untuk bawah ni enzim itu akan berada di sini dan juga di sini. Mesti berada dekat 3' end of the RNA primer. Satu saya kata direction tu sangat penting. Okay, sentiasa identify direction dia dahulu. So next, once enzim DNA Polymerase III sudah melekat dekat 3' end of the RNA primer, apa dia akan buat adalah dia akan pergi synthesize complementary strand. Okay,
directly dekat 3' itu, tapi dia pergi tambah DNA nucleotide, bukannya RNA. So primase saja yang akan tambah complementary RNA nucleotide, tetapi kalau DNA polymerase dia akan pergi tambah complementary DNA nucleotide. Okay, for example, kalau dekat sini apabila enzim DNA Polymerase III ni nampak A, dia letak T, nampak A lagi dia akan pergi letak T, nampak A letak lagi T, so dia akan continue from the 3' tadi dan continue sahaja. So secara overall direction masih lagi daripada 5 ke arah 3. Okay, cuma enzim DNA Polymerase III ni dia akan tambah complementary DNA nucleotide, bukannya RNA nucleotide. So direction of the synthesis still overall dia adalah from 5' to 3' direction. So sama juga untuk RNA primer yang lain. So DNA polymerase akan buat benda yang sama, iaitu dia akan sambung dekat 3 ini. Dia nampak A, dia akan letak T, nampak C, dia letak G, G dia letak C, and then CC. So dia akan letak yang complementary kepada yang template. Okay, so dia akan sambung. So the direction overall masih lagi from 5' to 3' direction. So for this one pun sama, nampak C dia letak G, C dia letak G, nampak A dia letak T, and then continue CC. So overall still from 5' to 3' direction. So itu apa yang DNA polymerase akan buat. So overall, the new DNA strand will elongate from 5' to 3' direction, starting from the 3' end of the RNA primer. Dan proses ini berlaku sebab DNA polymerase III catalyze the formation of phosphodiester bond. So kalau ingat balik dalam chapter 1, phosphodiester bond is the name of the bond untuk mencantumkan one nucleotide with another nucleotide. So bond di tengah-tengah ni, di antara ini kita panggil sebagai phosphodiester bond. So next, DNA polymerase can only add DNA nucleotide to the free 3' end of the growing DNA strand. So itu just nak kata direction dia tadi, iaitu daripada 5 ke arah 3. So addition of new nucleotide akan tambah dekat 3N ini. Sebab 3N tu sahaja yang free. Okay, maksudnya yang boleh buat bond with the next nucleotide. So kat sini pun sama. Dekat dia akan sentiasa tambah ke arah 3. Tambah ke arah 3' end. So itu je maksud dia. Nak kata overall direction itu adalah from 5' to 3' end. So hasilnya kita akan dapat dekat salah satu strand of original DNA ini. For example kat sini yang atas ni kita akan nampak ada satu je primer. Lepas tu yang lainnya semuanya adalah new DNA strand. Okay, dan DNA strand tu panjang. Dia uninterrupted. Maksudnya dia tak ada tiba-tiba tengah-tengah tu ada satu lagi RNA primer. Tidak, dia just continuous sahaja. Tetapi di opposite strand kita nampak dia punya new DNA strand akan ada interruption daripada RNA primer. Okay, so akan ada satu tempat di mana dekat tengah-tengah dia ada RNA primer. So itu yang saya masukkan dengan interruption. So dia bukannya continuous DNA saja. Dia DNA sekejap-sekejap ada RNA, and then DNA lagi, and then RNA lagi. So itulah yang kita nak panggil sebagai leading strand dan juga lagging strand of the DNA. So leading strand nak kata it is a continuous new DNA strand. So dia just continuous saja, new je sampai ke hujung. Okay, tetapi untuk lagging strand dia adalah discontinuous new strand of DNA. Maksudnya dia DNA
new DNA strand, and then ada interruption daripada RNA, and then sambung lagi new DNA, and then interrupted lagi. Lepas tu sambung lagi new DNA. So dia bukannya continuous, dia adalah discontinuous. So yang discontinuous ni yang kita panggil sebagai lagging strand, sebab dia sekejap-sekejap kena kacau oleh RNA primer. So synthesis of lagging strand ini adalah lambat sikit sebab dia dikacau oleh RNA primer. Tetapi for the leading strand, dia adalah continuous sebab dia cuma ada satu sahaja RNA primer, lepas tu baru sambung dengan new DNA strand dan dia adalah continuous. So itu beza antara leading strand dan juga lagging strand of the new strand of DNA. Satu lagi kalau perasan, in terms of direction, lagging strand punya arah 5-3 adalah sama dengan arah helicase ni bergerak. So in this case kita nampak DNA helicase bergerak daripada kanan ke kiri. So the synthesis of leading strand iaitu new DNA strand ini daripada 5 ke 3 sama arah iaitu daripada kanan ke kiri. Okay? Tetapi yang lagging strand pula, arah synthesis of the new DNA strand iaitu 5 ke arah 3, 5 ke arah 3 adalah opposite daripada yang helicase. Helicase daripada kanan ke kiri, tetapi untuk new DNA strand ini, untuk lagging ini daripada kiri ke kanan. So dia opposite direction. So itu adalah key ataupun clue untuk awak tahu dia leading ke lagging strand, iaitu arah 5-3 lagging adalah opposite dengan arah DNA helicase. Tetapi untuk leading dia adalah same direction. So one of the DNA template, the DNA polymerase akan synthesize the new complementary DNA strand called leading strand. Okay? So leading strand akan elongate ataupun memanjang continuously from 5' to 3' direction towards the replication fork dan using only one primer. So itu adalah karakteristik of leading strand. So kalau tengok dalam gambar bawah ni pun kita boleh nampak replication itu bergerak ke kanan, so merujuk kepada arah DNA helicase tadi bergerak ke kanan. So helicase itu bila buka dia akan membuat replication fork. So kalau kamu kata when the replication fork move to the right, helicase pun sama, dia akan move to the right sebab helicase yang akan membuat replication fork. So yang penting, so ni akan determine the overall direction of the replication. So kalau replication tu bergerak ke kanan dan the new strand pun sama bergerak ke kanan, dia punya 5-3 itu pun ke arah kanan, so maksudnya ini kita panggil sebagai leading strand. Tetapi kalau lagging strand dia akan bergerak 5-3, 5-3 dia adalah opposite. So dia opposite compared to the overall direction of the replication. So kalau dia opposite itu adalah lagging strand. Okay, then tadi saya dah kata lagging strand itu adalah discontinuous, dia terputus-putus sebab dia interrupted oleh RNA primer. So setiap satu segmen ini, so ini satu section, ini satu section, ini satu section. So section of the new DNA strand of the lagging strand, itu yang kita panggil sebagai Okazaki fragment. So Okazaki fragment dan juga lagging strand technically dia adalah benda yang sama, cuma dia merujuk kepada sifat yang berbeza. Iaitu kalau kamu nak cakap pasal lagging strand, dia lebih kepada arah sintesis, iaitu arah 5-3 of the synthesis adalah opposite daripada arah DNA replication ataupun arah DNA helicase punya working. Okay, so Okazaki fragment ini nak kata segmen-segmen of the lagging strand yang terpisah. Kenapa terpisah? Sebab mereka interrupted by the RNA primer. Okay, so Okazaki fragment adalah sebahagian daripada lagging strand.
So kat sini kita nampak Okazaki fragment of the lagging strand. Maksudnya Okazaki fragment tu adalah sebahagian daripada lagging strand, iaitu nak kata segmen ini yang dikacau oleh RNA primer di antara mereka. So itu adalah perkaitan Okazaki fragment dengan lagging strand. So kalau tengok leading strand, dia tak ada fragment sebab dia adalah continuous. So dia tak kena kacau oleh multiple RNA primer. Okay, so the other complementary strand to the leading strand kita panggil sebagai lagging strand. So on the lagging strand, the new DNA strand is synthesized discontinuously, iaitu dalam fragment away ataupun opposite direction from the replication fork ataupun overall DNA replication punya direction. So each fragment akan require primer for binding of the DNA polymerase III. So ni sifat DNA polymerase III tadi, iaitu dia mesti bind kepada primer iaitu dekat 3' end. So next, the short segment of the DNA fragment yang dekat lagging strand tadi kita panggil sebagai Okazaki fragment. So the whole thing adalah lagging strand, tapi dekat lagging strand tu ada fragment-fragment yang kecil yang kita panggil sebagai Okazaki fragment. Sebab mereka interrupted by banyak RNA primer. Okay, next. Another enzyme yang kita panggil sebagai DNA Polymerase I akan datang dan replace semua RNA primer tadi with DNA nucleotide. After that barulah another enzyme iaitu DNA ligase akan cantumkan fragment-fragment tadi bersama. Okay, so DNA ligase akan join the Okazaki fragment. Sebab tadi kita tahu dekat lagging strand ada banyak Okazaki fragment, sebab di antara Okazaki fragment tu ada banyak RNA primer. So lepas RNA primer tu dibuang oleh DNA Polymerase I, so DNA ligase akan mencantumkan Okazaki fragment tadi untuk menjadi continuous DNA strand. So kat sini kita nampak proses itu, iaitu ada Okazaki fragment kat sini. So ini fragment yang pertama, ini fragment yang kedua. So di antara mereka akan ada RNA primer. Okay, so kita nak buat daughter DNA. So kita kena make sure tak ada RNA, cerbisan-cerbisan RNA di dalam DNA yang kita nak buat. So kita kena buang semua RNA primer ini. So siapa yang akan buang? DNA Polymerase I lah yang akan bertanggungjawab untuk untuk membuang semua RNA primer. So tadi kenapa ada RNA primer ni in the first place? Semuanya because of DNA Polymerase III ni. So DNA Polymerase III dia hanya boleh continue synthesize new DNA strand starting from the primer. So kalau tak ada RNA primer, DNA polymerase tak boleh buat new DNA strand ini. Sebab tu kita kena letak juga primer dahulu, baru boleh DNA polymerase III ni datang dan synthesize new strand of DNA. RNA primer ni penting sebab kalau tak ada RNA primer, DNA Polymerase III cannot come and synthesize the new DNA strand. Okay? Tetapi selepas DNA Polymerase III ini complete kerja dia, iaitu untuk buat new strand of DNA, at this point RNA primer ni sudah tidak berfungsi lagi. So kita boleh buang. So siapa yang akan buang? DNA Polymerase I yang akan buang. So DNA Polymerase I akan cari mana-mana RNA primer dan tukarkan kepada DNA nucleotide. So hasilnya kita akan dapat semuanya completely pairing antara DNA dan juga DNA, cuma yang lama dan juga yang baru. Okay, and then apabila ada gap, so ruang kosong ini akan dicantumkan oleh enzim DNA ligase. Sebab gap tu memang akan ada. Sebab tadi kita dah buang dia punya primer, so akan ada gap di antara Okazaki fragment yang sebelah kiri dengan Okazaki fragment yang sebelah kanan.
Okay, so kita kena cantumkan dua Okazaki fragment ini selepas kita buang RNA primer itu dengan kita menggunakan enzim DNA ligase. Sebab itulah kat sini dia kata DNA ligase akan join the Okazaki fragment untuk form continuous DNA strand, provided that DNA polymerase I has replaced all the RNA primer with DNA nucleotide. So lepas tu replication itu akan complete dan kita akan dapat two identical copies of the original DNA. So each DNA molecule akan ada one original ataupun parent strand, and then satu lagi adalah completely new strand. Okay, so ini yang kita panggil sebagai semi-conservative replication. So itulah sahaja proses yang terlibat dalam DNA replication.